Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Jun bersama saya Nazira Syaringat. Dan berikut tajuk utama malam ini. Wanita maut rumah dihempap, bumbung sekolah terbang. Juga kes cerai muda semakin parah, apa punca? Seorang wanita maut selepas rumahnya dihempap bumbung sekolah yang diterbangkan ribut dalam kejadian di Kampung Tahang Rimau, Segamat lewat petang semalam. Mangsa yang terkorban dikenali sebagai V. Mahadevi, 55 tahun. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pegawai Bomba Kanan 2 Abdul Rahim Rahmat berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian bumbung sekolah runtuh di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sekwa kira-kira 7.41 petang semalam. Susulan itu 5 anggota serta 1 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Segamat dikejarkan ke tempat kejadian. Setibanya di lokasi, pasukan keluaran operasi PKO mendapati bumbung sekolah berkeluasan 5,400 kaki persegi diterbangkan oleh angin dan menghempap sebuah rumah bersebelahan sekolah. Mangsa telah dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan PKO. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian ribut semalam, beberapa premis lain di Segamat turut terjejas, antaranya di Mukim Sungai Segamat, Mukim Gemerih dan Mukim Pogoh. Seorang pemandu lori tangki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas Trafik Kuantan hari ini atas tuduhan memandu secara cuai hingga mengakibatkan kemalangan maut. Tertuduh Muhammad Nur Azwan Abdul Saman, 31 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan selesai dibacakan di hadapan Magistrate Fatinah Abu Bakar. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 13 Jun lalu kira-kira jam 11 malam di Jalan Kuantan Segamat dekat persimpangan lampu isyarat Felda Lepar Hilir Kuantan. Dia didakwa memandu lori trailer tangki tanpa kecermatan dan mengakibatkan kemalangan yang mengorbankan dua beradik, Siti Nur Aliyah Safiyah Zulkifli 18 tahun dan Siti Mazurah 30 tahun. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh tidak diwakili peguam. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih 10 tahun dan denda tidak kurang RM20,000 dan tidak lebih RM50,000. Lesen tertuduh juga boleh dibatalkan mahkamah serta hilang kelayakan memegang atau mendapatkan lesen memandu selama 2 tahun dari tarikh sabitan. Magistrate membenarkan jumlah ikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin bercagar dan menetapkan 21 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Mahkamah turut menggantung lesen memandu tertuduh sehingga kes selesai. Sikap tidak mahu kalah dalam berdepan fasa kedua perkahwinan atau fasa pergelutuan kuasa merupakan punca utama pasangan muda bercerai pada usia perkahwinan kurang daripada 5 tahun. Perunding motivasi Datuk Dr. Harlina Halizah Siraj berpandangan kebanyakan pasangan muda ini tidak dapat mengekalkan perkahwinan dalam fasa itu kerana tidak matang, tiada komunikasi dan tidak tahu berunding bersama pasangan ketika berdepan konflik perkahwinan. Menurutnya, sikap itu akan dapat dilihat selepas kedua-dua pasangan muda ini telah melalui fasa pertama perkahwinan. Bila masuk dalam fasa kedua iaitu perebutan kuasa, di sini mulalah kita lihat adanya pertembungan dari sudut mungkin cita rasa, keutamaan dan juga ada personality dan bagaimana agaknya pasangan ini berhadapan dengan aspek perebutan kuasa. Dan mungkin disebabkan kurangnya matangnya juga mungkin dari sudut pengalaman. Jadi kebanyakan pasangan muda masih lagi mahukan bertanding dan juga compete, maksudnya saya nak menang juga, me versus you. Beliau dalam pada itu berpandangan faktor mengelak zina, keinginan memikul tanggungjawab dan mahu hidup berdikari merupakan alasan tidak matang yang sering digunakan oleh pasangan muda di antara 18 hingga 24 tahun. Kita
kena ingat bahawa perlu ada perkara lain selain daripada menjadikan perkahwinan itu sebagai satu latihan untuk tanggungjawab. Dia mesti ada ilmu, dia mesti ada juga di situ sumber pendapatan, ataupun yang selalu kita katakan ada 5 keupayaan yang mesti ada, fizikal, dan konteks kesediaan emosi, kemudian masa yang nak kita luangkan bersama dengan membina keluarga tersebut, dan ada juga keupayaan ekonomi dan juga sokongan sosial. Justru itu katanya ilmu perkahwinan dari pelbagai aspek merangkumi asas agama, sosial, ekonomi, kesediaan mental dan fizikal adalah penting bagi mengurangkan risiko perceraian tidak berasas. Tambah Datuk Dr. Harlina, perceraian bukanlah jalan utama untuk menyelesaikan masalah meskipun ia dihalalkan dalam Islam. Sebaliknya, pasangan muda itu perlu berusaha memperbaiki diri untuk mengawal emosi, amarah, memperbaiki kualiti komunikasi dan bijak serta tidak mengikut perasaan dalam membuat sebarang keputusan. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan pada November 2022, sebanyak 43,934 kes perceraian dilaporkan pada 2021 dan daripada jumlah itu, lebih 23,000 kes melibatkan pasangan muda. Dalam pada itu, tinjauan di sekitar ibu negara mendapati orang ramai menzahirkan kerisauan terhadap isu cerai muda ini. Butirannya bersama wartawan Akilah Dahalan. Rata-rata orang ramai menyatakan persediaan sebelum menempuh alam perkahwinan amat penting, di mana ia melibatkan persediaan dari segi mental dan juga fizikal. Hal ini kerana akad yang dilafazkan adalah permulaan satu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh dua individu dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Kalau kata macam persediaan tu yang penting lah. Sebelum nak berkahwin tu orang kata kita kena sedia mental dengan fizikal kan. Sebab kita kahwin ni bukan yang untuk kita je, antara kita dengan pasangan, tapi kita keluarga sama keluarga kan. So orang kata tanggungjawab tu nak kena ada lah. Kalau kata kebanyakan orang muda sekarang ni kahwin ikut trend. So bila dia tengok kawan-kawan kahwin, dia orang pun rasa nak kahwin juga. Tapi bila dah kahwin tu, dah duduk sekali, dah rasa tanggungjawab tu masing-masing dah tak boleh nak korup, mulalah masing-masing tak ada kesefahaman orang kata kan. Banyak lagi kita tengok anak muda yang dia ambil keputusan untuk ambil masa untuk kahwin muda. So dia belum matang lagi nak ambil keputusan tu. Sepatutnya dia kena belajar dulu daripada orang-orang dulu kan, orang-orang yang lebih daripada experience. So sekarang ni banyak kita tengok yang muda tu lagi banyak yang bercerai. So kes tu memang lagi teruk sekarang. First thing memang mungkin faktor ekonomi kot. Sebab dia tak matang lagi secara finansial. Orang ramai turut menyarankan agar mana-mana golongan yang ingin berkahwin perlulah menerapkan rasa tanggungjawab dalam diri supaya sebuah institusi kekeluargaan itu boleh dipertahankan. Masa kursus kahwin tu lah, kursus nikah tu kena adakan sesi konseling. Sama ada pasangan sesama pasangan tu dia faham tak kenal tak pasangan dia. Tapi yang paling penting Jabatan Agama ya memainkan peranan. Dalam kursus kahwin tu panjangkan lagi tempoh. Jangan lulus semua tak boleh, jangan bagi lulus. Kursus balik untuk perkahwinan. Penceraian bukanlah suatu pengakhiran yang diinginkan oleh setiap pasangan yang berkahwin. Namun pelbagai faktor yang menjadikan permasalahan ini terus terjadi. Jadi, isu ini perlu diatasi dan dirungkai bersama-sama. Laporan Akilah Dahalan, Berita Al-Hijrah. Pengalaman luas TH jadi rujukan Thailand. Alhamdulillah bertemu kembali. Badan Pengelola Haji Thailand berminat untuk mempelajari pengalaman serta sistem pengurusan haji Malaysia yang dikendalikan Lembaga Tabung Haji TH. Ia khususnya berhubung usaha mendidik umat Islam supaya menabung sebagai pendeposit bagi menunaikan ibadah itu. Butirannya bersama Sadiq Hakim Azman dan jurukamera Imran Nordin dari Makkah. Hubungan baik di antara kedua-dua negara dalam urusan haji telah begitu lama dipupuk dan setiap tahun kita mengadakan perjumpaan sama ada di Mekah ataupun di Malaysia ataupun di Thailand untuk bertukar-tukar pandangan dan pengalaman dalam urusan haji
bagi kedua-dua negara. Tambah Datuk Seri Said Saleh, Malaysia dan Thailand di bawah Muassasah Haji Asia Tenggara sentiasa mengadakan perjumpaan demi kepentingan hal ehwal haji bagi kedua-dua buah negara. Bagi Amirul Hajj Thailand, Dr. Zaki Abdul Aziz Pitakumpun, perjumpaan ini bertujuan mempelajari sistem operasi haji yang dilaksanakan tabung haji yang diiktiraf sebagai pengurusan haji terbaik dunia. Malaysia is a leading country in Hajj management. So we have come here also to learn experience and the system that has been established for years. So I think it would be beneficial for Thai Hajj mission team to learn from every aspect of Malaysian who has pioneered in terms of institution like Tabung Hajj. Harapannya dengan perbincangan konstruktif ini, Malaysia sebagai negara saudara se-Islam dapat membantu perkembangan hal ehwal pengurusan haji Thailand. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah untuk Berita Al-Hijrah. Dan bermula 1 Julai ini, pendeposit tabung haji TH hanya dibenarkan untuk memindahkan wang daripada akaun simpanan TH ke akaun bank sendiri sahaja. Langkah itu salah satu usaha TH dalam memastikan para pendeposit tidak terjerat dalam perangkap pihak tidak bertanggungjawab. Dalam satu kenyataan hari ini, TH turut memaklumkan pendeposit juga hanya boleh mengaktifkan kad ATM dengan akaun TH menerusi mesin ATM dan bukan melalui perkhidmatan perbankan dalam talian bank-bank rakan strategik TH. Kenyataan itu juga menyebut TH memandang serius terhadap penipuan yang berlaku melibatkan pendeposit melalui perbankan internet bank-bank rakan strategik TH. TH juga sentiasa melakukan kemaskini dan memperketat kawalan keselamatan teknologi sedia ada secara berterusan bagi memastikan semua transaksi yang dilakukan oleh pendeposit adalah selamat. Lembaga Zakat Selangor LZS dengan kerjasama Universiti Sains Islam Malaysia USIM buat julung kalinya menganjurkan program Muzakarah Zakat Nusantara 2023. Ketua Divisyen Dakwah dan Syariah LZS Salihuddin Abu Samah berkata, muzakarah kali ini diadakan bagi menelusuri pelbagai kajian mengenai kepelbagaian fatwa ke atas zakat selain pendekatan dakwah yang mampu diaplikasikan di zaman ini. Sesungguhnya program yang kita buat ini adalah satu usaha murni gabungan pada sahabat-sahabat luar negara juga di Nusantara ini agar kita menggerakkan pembincangan di kalangan para pemikir ataupun para alim ulama, para penasihat syariah berkaitan dengan fatwa. Dan keduanya, kita harap kawan-kawan kita, sahabat-sahabat, ustaz-ustaz, juga semua orang yang terlibat di pusat-pusat zakat institusi zakat supaya sama-sama menggerakkan usaha dakwah dengan cara-cara yang lebih kita kata lebih canggih terkini supaya masyarakat. Tambahnya, pelbagai kertas kerja dibentangkan bagi mengupas topik berkaitan pengurusan zakat, terutama berkenaan perkembangan fatwa-fatwa zakat, pendekatan dakwah zakat yang lebih realistik, di samping membincangkan isu-isu agenda perubahan dalam pemahaman zakat yang lebih baik bagi mendepani keperluan masa hadapan ummah yang semakin kompleks. Sebanyak 16 kertas kerja dibentangkan sepanjang 3 hari muzakarah berlangsung bermula hari ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian muzakarah yang disempurnakan ahli Lembaga Pemegang Amanah LZS, Datuk Dr. Abdul Rahman Abdullah siang tadi. Muzakarah kali ini menghimpunkan perwakilan dari 5 negara Asia Tenggara iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Brunei. Impian penghidap kanser tulang tahap 4 Muhammad Farel Muhammad Fetri 12 tahun untuk menaiki motosikal Harley Davidson akhirnya tercapai. Hasrat yang dipendam sejak sekian lama itu sebelum ini disedari NGO Bikers apabila Farel memuat naik video di TikTok. Bapa Farel Muhammad Fetri Abu yang juga pengusaha pusat tahfiz berkata minat anaknya itu timbul apabila dia melihat video sebuah motosikal Harley Davidson di YouTube.
tanpa disangka rezeki berpihak kepada Farel apabila Kings Motorcycle Group dengan dibantu Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM sudi memenuhi hajat anaknya sempena program Humanity Charity Ride 2023. Dia bermula daripada saya nampak adik Farel ni dekat TikTok. Dia kata dengan Khatijah daripada PPIM, dia cakap dia nak merasa naik motor Harley Davidson. So saya terpanggil dan saya buat satu video hantar balik dekat PPIM dan juga adik Farel. Saya kata saya akan bawa kumpulan saya untuk bawa dia ride sekitar pusing KL lah, untuk dia merasa lah ride motor Harley Davidson. Dan dalam masa yang sama kita boleh dapat mengumpul sikit dana untuk bagi infak lah kepada adik Farel. Muhammad Farel dikesan menghidap kanser pada November tahun lalu selepas mengadu mengalami kesakitan selepas terlanggar rakannya di sekolah. Masalah kesihatannya dirujuk ke hospital besar sebelum dia disahkan menghidap kanser tulang tahap 4. Yang perbuatan itu alhamdulillah buat masa ini semua daripada kerajaan. Cuma kadang-kadang kita pergi perubatan tradisional kita pergi ke Terengganu, Kelantan, Pahang. Itu pelanjaan sendirilah tu. Terpancar kegembiraan di wajah Farel tatkala dapat menaiki motosikal idamannya, malah terharu impiannya mendapat perhatian individu yang prihatin. Alhamdulillah, gembira sangat. Syukur kerana Allah dapat naik motor yang saya teringin dari dulu nak naik. Sementara itu, Ketua Aktivis PPIM Datuk Nazim Johan turut menyampaikan sumbangan RM15,000 kepada Farel. Anjuran program hari ini dapat membawa kesan kepada masyarakat juga sebenarnya untuk melihat isu ini dari beberapa angle, iaitu ialah menyokong, memberi semangat kepada mereka yang sakit dan juga terdahulu pelepasan Humanity Charity Ride diadakan di KL Garage baru-baru ini. Penang International Halal Expo and Conference PHEC 2023 sebuah acara halal terbesar di utara Malaysia yang bakal menghimpunkan pelbagai jenis industri halal termasuk makanan, pelancongan, fashion serta teknologi halal di bawah satu bumbung. Bagi penganjuran ke-12 kali ini, PHEC akan memfokuskan pendigitalan untuk setiap usahawan dan memperkasa peranan wanita dalam industri halal negara. Menurut Exco Perdagangan Industri dan Pembangunan Usahawan Pulau Pinang merangkap pengerusi Penang Halal International, Datuk Abdul Halim Husin, PHEC 2023 bakal menjadi platform terbaik untuk semua usahawan dalam dan luar negara dalam membina jaringan perniagaan untuk pertumbuhan industri halal. PHEC ni PHEC in Metaverse. Selain daripada fizikal, kita ada digitalization. So dalam conference ni juga kita ada topik-topik berdasarkan digitalization in the halal sector, peranan wanita dalam industri halal. So dengan PHEC ni kita yakin, kita percaya kita dapat mengumpul usahawan bukan sahaja Pulau Pinang tapi usahawan seluruh negara dan juga usahawan luar negara bertemu, ada business matching. Jelasnya, ia secara langsung dapat meluaskan pasaran serta perkhidmatan halal negara supaya lebih dikenali. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Penang Halal International, Fazil Irwan Sum berkata, PHEC kali ke-12 ini bakal disertai lebih 300 pempamir dari dalam dan beberapa negara luar. Segi exhibitor, last year kita ada dalam 170 lebih reruai lah exhibitors. Tapi tahun ni memang more than double lah. Kita ada 351 reruai lah exhibitors. Tapi daripada negara-negara lain pun banyak juga. Yang paling besar daripada China, terus ada daripada Indonesia, Vietnam, Filipina dan lain-lain lagi lah. Tapi kebanyakannya ada banyak daripada agensi negeri. So negeri-negeri yang turut serta untuk PHEC ni ada 6 negeri. Tambahnya, antara agensi negeri yang terlibat adalah Perak, Johor, Kelantan, Selangor dan banyak lagi. Seramai 50,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan acara halal terbesar itu tahun ini. PHEC 2023 akan berlangsung pada 23 hingga 25 Jun ini di Spice Convention Centre and Arena, Pulau Pinang.
Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia Peyatim optimis untuk mewujudkan sebuah pusat pengajian Islam anak yatim ASEAN atau APYA. Ia dalam usaha melahirkan para hufaz dalam kalangan anak-anak yatim atau miskin untuk menjadi imam, pendakwah dan usahawan Muslim yang kompeten di era teknologi maklumat kini. Dan bersempena bulan Zulhijjah ini, berinfaklah ke tabung pembangunan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN bagi membela nasib anak yatim di rantau ini. Semoga infak ini menjadi asbab kita bersama Rasulullah di syurga nanti. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak, Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Selepas ini, misi mencari kapal selam hilang. Penyelamat bertarung masa. Pertubuhan Akademi Al-Bayan tampil dengan misi dan visi memperkasa golongan mu'alaf, khususnya melahirkan pendakwah mu'alaf. Ia menerusi pembinaan Kompleks Pengajian Islam Akademi Al-Bayan yang pertama di Malaysia bertempat di Kampung Peguh, Melaka. Dan sepanjang 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini, ayuh sama-sama berinfak ke pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga infak ini menjadi saham berpanjangan di akhirat. Pak, kita mau pergi mana? Hari ini ada orang buat korban. Korban? Apa tu? Orang mu'alaf macam kita ni ada bahagian daging yang akan diberikan sumbangan. Ya ke, Papa? Amin dah lama tak makan daging. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Daging korban ada lagi ke? Allah, daging korban dah habis, Abang. Tadi orang agih-agihkan. Kalau macam tu, tak adalah rezeki kami. Pa, Amin lah, Pa. Kalau ada lemang ke rendang tu bawa lah ke sini. Saya memang suka, Man. Boleh. Buat rendang. Jangan lupa pula. Kita makan lama. Dek. Kenapa, Papa? Bang, saya minta maaf. Tak. Ni duit baki awak tertinggal. Baki awak tadi ambil. Ambil. Abang. Abang ni beras tu tinggal ni. Okey bang eh? Ni Pak Li, berapa ringgit dah ni? Abang Mat. Salih. Kat sini punya Abang Mat. Tadi saya pergi pondok abang tadi. Tak ada orang. Ni ada daging untuk abang. Laporan luar negara, kapal selam yang membawa pelancong untuk melihat bangkai Titanic di Laut Atlantik Utara dilaporkan hilang sejak Ahad lalu. Operasi mencari dan menyelamat telah digerakkan di perairan tenggara Kanada bagi mencari 5 mangsa yang berada di kapal berkenaan. Menurut pengawal pantai Amerika Syarikat, hubungan dengan kapal selam berkenaan hilang setelah 2 jam berlepas. 5 orang berada dalam kapal itu yang terdiri daripada seorang pengemudi dan 4 yang lain merupakan pelancong, termasuk seorang jutawan Britain, Hamish Harding. Ketika ini, masa merupakan faktor kritikal pencarian kerana tempoh simpanan oksigen yang pendek. Difahamkan kapal itu hanya mempunyai bekalan oksigen selama 4 hari. Kapal itu dikendalikan syarikat Ocean Gate Expedition. Bayaran $250,000 Amerika dikenakan bagi setiap seorang yang menyertai ekspedisi ke bangkai Titanic yang terletak berkedalaman 3,800 meter. Ketika ini, pasukan pengawal pantai Amerika dan Kanada sedang giat melakukan operasi mengesan kapal berkenaan. Sebuah pesawat dan kapal dikerah ke zon pencarian.
kapal yang dinamakan Titan itu berupaya menyelam pada kedalaman 4,000 meter. Sementara itu, di Amerika Syarikat, 4 orang awam terbunuh dalam insiden tembakan di bandar kecil Kellogg, Idaho. Kejadian berlaku di sebuah kediaman. Kejadian berlaku sekitar jam 7 petang Ahad lalu. Selepas menerima panggilan kecemasan, polis bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati 4 orang maut di sebuah unit kediaman. Susulan itu, pihak berkuasa telah menahan suspek berusia 31 tahun yang dipercayai ada kaitan dengan kejadian. Difahamkan suspek merupakan jiran kesemua mangsa. Sehingga kini, identiti mangsa dan suspek belum dikenal pasti dan polis mengesahkan tiada ancaman terhadap komuniti dilaporkan. Motif serangan juga belum diketahui. Dengan itu, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.